Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Sidang penonton, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah pada tengah hari yang mulia ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Usuli Al-Faqih Imam Ibn Juzai Al-Qarnati Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Untuk kelas yang lepas kita sudah sampai kepada pada bab yang kedua, fasal yang kedua, iaitu pada fasal menyatakan tentang makna kalimah la ilaha illallah. Dan pengarang rahimahullah iaitu Ibn Juzai telah menerangkan tentang mafhum apabila kita sebutkan la ilaha illallah itu membawa maksud bahawa kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada perbincangan tentang makna la ilaha illallah itu, pengarang rahimahullah mendatangkan beberapa kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada kalimah la ilaha illallah ataupun pegangan akidah la ilaha illallah itu dengan beberapa kumpulan. Antaranya adalah golongan Majusi, golongan Nasrani, golongan penyembah berhala dan juga sebagainya. Jadi pada hari ini kita masuk di dalam bab fasal yang kedua ini, iaitu pada menolak dakwaan mereka yang mendakwa bahawa alam tabi'i ini memberi kesan. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan ini, kita perlu tahu bahawa perbahasan ini di bawah tajuk perbahasan ulama berkaitan dengan al-af'al ataupun disebut sebagai af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, berkaitan dengan bab berkaitan dengan af'alul ibad. Sama ada kita nak katakan bahawa manusia itu melakukan ataupun menjadikan perbuatan mereka, ataupun kita nak katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan semua perkara, dan juga hal itu menyebabkan berlaku perbahasan dalam kalangan ulama akidah berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan manusia itu. Jadi antara yang disebut daripada pandangan-pandangan tersebut mengatakan bahawa alam tabi'i ini memberi kesan. Dari sudut kita kata bahawa yang menjadikan daripada sesuatu daripada tiada kepada ada adalah sistem semula jadi. Alam tabi'i itu sendiri yang menjadikan dengan tanpa sesuatu lain yang menciptakannya. Jadi ini disebut oleh Imam Dardir di dalam kitab tauhidnya yang masyhur iaitu Al-Kharidatul Bahiyah. Dia menyebut bahawa wal fi'lu laysa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Wal fi'li laysa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Dan fa'al ataupun disebut taksir itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Laysa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat Maha Esa dan bersifat dengan Maha Perkasa, jalla wa ala, Maha tinggi dan juga Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Dardir lagi, wa man yaqul lit-tab'i aw bil illah, barang siapa yang katakan bahawa alam ini terjadi disebabkan oleh proses semula jadi ataupun disebabkan oleh illah, iaitu sebab yang menjadikan dia daripada tiada kepada ada, kata Imam Dardir, fazaka kufrun inda ahlil millah, maka pandangan itu adalah satu pandangan yang kufur di sisi kaum muslimin. Fazaka kufrun inda ahli millah. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati, barang siapa yang kata Allah Taala ciptakan satu kekuatan itu dan serahkan ataupun beri sepenuhnya kepada sesuatu perkara, maka
kata Imam Dadik, fazaka bid'iyun fala taltafiti. Maka itu adalah satu pandangan yang bid'ah ataupun pandangan yang tidak benar, pandangan yang salah berkaitan dengan i'tiqad tersebut. Fala taltafiti. Maka janganlah kamu berpegang ataupun berpaling kepada pandangan tersebut. Jadi di dalam apa yang disebutkan oleh Imam Ad-Dardi ini menyebutkan bahawa at-ta'thir yang memberi kesan kepada sesuatu itu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perbahasan yang nak menunjukkan bahawa sifat wahdaniyatullah itu pada dari sudut af'al itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Davdir dalam syarahnya ke atas Kharidatul Bahiyah tadi menyebutkan bahawa at-ta'thir huwa al-ikhtira'u wal ijadu lil asya'i min al-adam, iaitu menciptakan ataupun menjadikan sesuatu perkara daripada tiada. Jadi ta'thir ini adalah hanya semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan semua perkara, perbuatan kita, alam ini, apa sahaja yang ada di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ kita tahu bahawa pencipta bagi alam ini adalah semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin timbul persoalan daripada kita, bagaimana kalau seseorang manusia itu apabila kita katakan bahawa manusia itu perbuatannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bagaimana manusia itu apabila dia melakukan satu kebaikan maka dia mendapat pahala, tetapi apabila kalau dia melakukan sesuatu dosa maka dia mendapat dosa, sedangkan semua itu adalah kita kata ciptaan ataupun dicipta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perbuatan itu adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sudut ini kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini secara asalnya adalah pencipta bagi segala perkara. Daripada sekecil-kecil perkara dan sebesar-besar perkara itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk daripada perbuatan-perbuatan kita. Tapi itu disebut sebagai al-qudrah. Sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat qadim, al-qudratul qadimah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan sesuatu itu daripada tiada kepada ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ini apa yang disebutkan sebagai al-af'al al-ikhtiyariyah, iaitu perbuatan yang boleh dipilih oleh manusia. Kita sebagai seorang manusia, kita ada dua bentuk af'al. Yang pertama, al-af'al al-ittirariyah, iaitu perbuatan yang tidak boleh kita kawal, yang tak boleh kita kawal dan kita tidak mempunyai kawalan terhadap perbuatan tersebut. Contohnya apa? Aliran darah dalam badan kita, kita tak boleh kawal. Nak laju ke nak slow, kita tak boleh kawal. Degupan jantung kita adalah af'al ittirariyah, yang mana kita tidak boleh kawal. Begitu juga kita kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Perkara yang tak boleh kita kawal, af'al ittirariyah itu adalah satu kategori. Dan kategori yang kedua adalah disebut sebagai al-af'al al-ikhtiyariyah, iaitu sesuatu perbuatan yang boleh kita kawal. Contohnya apa? Contohnya kita nak berjalan pergi ke masjid. Maka kita boleh kawal kaki kita, boleh kawal badan kita, boleh kawal qasad niat kita untuk kita pergi ke masjid. Jadi untuk af'al al-ikhtiyariyah ini kita ada tiga aspek yang menyebabkan kita ini mampu untuk memilih. Yang pertama adalah disebut sebagai al-mail, kecenderungan. Kita hidup daripada usia bayi, daripada awal kelahiran kita dipengaruhi dengan sekeliling kita ataupun persekitaran kita. Jadi kita mempunyai kecenderungan tertentu, mempunyai mail ataupun kecenderungan tertentu untuk kita cenderung kepadanya. Itu yang pertama. Yang keduanya dari sudut af'al ikhtiyariyah ini kita boleh ada al-qasdu,
kita boleh ada niat, kita boleh ada niat, dan juga kita boleh ada satu perancangan untuk kita lakukan sesuatu perbuatan ataupun tidak. Contohnya kita pada hari ini, pada pukul sekarang ni, kita memilih untuk mendengar kuliah contohnya. Dan padahal dalam masa itu kita boleh untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Jadi ini adalah disebut al-qasdu, ada niat. Dan yang ketiga yang melengkapi aspek al-af'al al-ikhtiyariyah itu adalah kita ada al-ikhtiyar. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih untuk buat atau nak buat ataupun tak nak buat. Jadi dalam af'al al-ikhtiyariyah itu ada 3 perkara. Al-mailu, al-qasdu dan juga al-ikhtiyar. Dan kesemua ini adalah apabila ada salah satu daripada 3 aspek ini, maka dinisbahkan perbuatan itu kepada manusia. Kerana manusia itulah dengan akal yang Allah Ta'ala berikan, dialah yang menentukan bahawa sama ada nak buat satu perkara ataupun tidak buat. Maka dalam keadaan itu, kita sebut bahawa perbuatan manusia ini adalah tertakluk kepada perbuatan af'al ikhtiyariyah sahaja, iaitu yang boleh dipilih. Dan apabila kita melihat kepada taklif, iaitu wajib, sunat, makruh, harus, haram, semua itu tertakluk kepada perbuatan yang ikhtiyar. Contohnya ialah solat. Wajib kita solat, maka kita boleh pilih sama ada nak solat ataupun tidak solat. Wajib berpuasa. Haram untuk tidak berpuasa. Jadi maksudnya ialah pada perbuatan yang boleh kita pilih. Tetapi taklif ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak memfokuskan kepada af'al ittibariyah. Contohnya apa? Contoh kalau kita katakan taklif ini pada af'al ittibariyah, maka itu adalah tidak masuk akal. Contohnya kita kata sesiapa yang degupan jantungnya laju, maka dia berdosa. Maka itu adalah tidak tertakluk kepada pilihan manusia. Manusia tidak boleh pilih untuk perbuatan tersebut, tidak boleh kawal perbuatan tersebut. Maka itu tidak diletakkan sebagai taklif. Sedangkan kalau Allah Ta'ala nak letakkan dia sebagai taklif, kata Imam Dardi dalam syarahnya, boleh untuk diletakkan. Tapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala, kita ditanggungjawabkan ke atas af'al ikhtiyariyah yang boleh kita pilih sahaja, yang boleh kita tentukan, yang boleh kita usahakan. Jadi ta'aluk kita, kudrat kita yang hadisah ini adalah kepada af'al ikhtiyariyah sahaja. Dan dengan pilihan kita terhadap perbuatan tersebut, maka kita dihukum ataupun diberi ganjaran jika sekiranya kita buat baik, dan juga dihukum dengan dosa sekiranya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu disebutkan sebagai al-kasbu ataupun al-iktisab, iaitu usaha daripada kita, ta'aluk kita, kudrat kita kepada af'al ikhtiyariyah itu disebut kasb. Jadi kita diberikan pahala, walaupun diberikan pahala apabila kita melakukan kebaikan, dan diberikan dosa apabila kita melakukan kemaksiatan disebabkan oleh pilihan kita, walaupun pada asalnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Jadi itu adalah di sisi mazhab kita, iaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahawa manusia ini dipertanggungjawabkan atas konsep al-kasbu tadi, iaitu manusia memilih perbuatan ikhtiyariyah, maka mereka ini apabila buat kebaikan mendapat pahala, apabila mereka membuat kemaksiatan maka mereka mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah secara ringkasnya berkaitan dengan af'alul ibad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Tidakkah kami alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami telah jadikan kepada manusia itu 2 mata untuk dia melihat, wa lisanan, dan 1 lidah, wa syafatain, dan 2 bibir. Kemudian kata wa hadainahu najdain, dan kami berikan kepadanya paparkan ataupun bentangkan kepadanya 2 jalan. Kata para ulama, najdain itu adalah 2 jalan. Pertama ialah najdul khair, jalan kebaikan. Yang kedua adalah jalan keburukan, najdul syarr. Kata para ulama tafsir, wa hadainahun najdain.
Kemudian kata dalam firman tu, falaqtahamal aqabah. Maka manusia ni tidak mahu untuk mengalami kesusahan untuk memilih jalan kebaikan. Kebanyakan manusia ni falaqtahamal aqabah. Maka dia tidak sanggup untuk melalui jalan kebaikan kerana mempunyai banyak halangan. Kemudian ini disebutkan di dalam tafsir bahawa Allah Taala berikan kita pilihan. Dan apabila kita pilih salah satu jalan itu, maka kita mendapat akibat ataupun mendapat balasan daripada apa yang kita pilih tersebut. Maka hal itu adalah satu keadilan kepada kita untuk kita kita diberikan ganjaran jika kita memilih jalan yang betul, dan kita diberikan balasan yang buruk jika sekiranya kita memilih jalan yang salah. Itu adalah apabila kita nak lihat dari sudut pandang kita. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama ada nak memberi azab kepada orang yang taat kepada Allah ataupun nak memberi azab kepada orang yang tidak taat ataupun nak memberi nikmat, itu adalah harus bagi Allah. Tapi untuk dari sudut pandangan kita melihat bahawa Allah Taala dah bentangkan jalan-jalan itu. Apabila kita pilih jalan yang salah, maka kita berhak untuk menerima uqubah ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sudut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa segalanya diciptakan oleh Allah, termasuk kepada perbuatan kita sendiri, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan oleh al-kasbu ataupun al-iktisab tadi, kita dihukum atas pilihan kita dalam memilih jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Kemudian dalam mazhab di dalam af'alul ibad ini juga ada pelbagai. Yang pertama disebut sebagai golongan Jabariyah, iaitu diambil daripada perkataan al-jabru. Al-jabru ni maksudnya paksa. Maka golongan Jabariyah disebutkan bahawa mereka mengatakan bahawa kita ni majbur, kita ni dipaksa, kita ni hanya melakukan apa yang Allah Taala nak suruh buat. Dan dibayangkan manusia ini seperti dedaun yang ditiup angin. Dia akan ikut ke mana sahaja angin itu tiup. Jadi maksudnya golongan Jabariyah ini menafikan bahawa manusia itu ada qudrat, manusia itu ada pilihan sendiri. Maka dengan tersebut menyebabkan mereka ini menafikan taklif. Mereka menafikan taklif. Tidak ada halal, tidak ada haram, kerana itu adalah perbuatan Allah. Mereka melakukan zina, maka mereka menisbahkan perbuatan yang tersebut kepada ini Allah Ta'ala yang nak aku melakukan zina. Contoh. Jadi tidak ada haram, tidak ada halal. Begitu juga beliau menafikan ataupun golongan-golongan tersebut menafikan perkara-perkara yang wajib. Contohnya dia tidak melakukan solat, tidak melaksanakan solat fardu. Maka dikatakan bahawa Allah yang menjadikan dia untuk tidak solat fardu, maka tidak ada taklif bagi dia. Kerana baginya adalah semua itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, wala ikhtiyar lahu. Tidak ada pilihan baginya. Jadi golongan Jabariyah ini menafikan taklif daripada fahamannya terhadap af'alul ibad tadi, menafikan taklif kepada manusia dan menyebabkan syariat itu tidak diamalkan dengan sebetulnya. Jadi golongan-golongan ini, golongan Jabariyah ini menyeleweng daripada akidah yang sebenarnya di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada golongan yang ekstrim, satu golongan lagi yang berlawanan dengan Jabariyah ini disebut sebagai golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ini ialah memberikan kudrat itu kepada manusia. Manusia maksudnya dia mengatakan bahawa manusia itu mempunyai kudratnya sendiri. Yang mana apabila manusia itu mempunyai kudratnya sendiri, maka dia akan dipertanggungjawabkan di atas segala perbuatannya, kerana itu adalah perbuatan dia, bukan perbuatan Allah. Berbeza dengan Ahlus Sunnah tadi, kita katakan bahawa semua itu perbuatan Allah, tetapi pada manusia itu adalah al-kasbu dengan al-iktisab. Tapi Qadariyah ni kata manusia itu sendiri mempunyai kudrahnya yang tersendiri, yang mana
kalau kita nak tengok kepada tafsir perinciannya, mengatakan bahawa tidak ada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak berhak untuk Tuhan tidak ada campur tangan terhadap perbuatan manusia tersebut. Jadi manusia ini dengan kudrah yang ada padanya, dia buat satu perkara sama ada kebaikan ataupun keburukan, maka dengan itu ada taklif, maka dia dihukum jika sekiranya dia buat keburukan, dan dia diberikan pahala jika sekiranya dia melakukan kebaikan. Jadi dua golongan ini, pertama Jabariyah tadi, keterlaluan dalam menafikan ikhtiar kudrat bagi manusia. Dan satu golongan lagi iaitu Qadariyah, ekstrim dan juga melampau dalam meletakkan kudrat itu kepada manusia. Jadi dua-dua ini adalah kelompok yang ekstrim. Kemudian di tengah-tengah di antara Jabariyah dan juga Qadariyah itu adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti mana yang kita terangkan tadi, mengikut konsep al-kasbu dan juga al-iktisab. Jadi itu adalah golongan dalam firaq Islam, dalam kelompok Islam. Dan kata Imam Dardir, dua golongan ini khilaf dalam kalangan ulama berkaitan dengan Qadariyah. Tetapi Jabariyah ittifaq dalam kalangan ulama akidah bahawa mereka ini adalah golongan-golongan kafir, golongan-golongan yang bukan Islam. Tapi Qadariyah itu ada perselisihan faham atau khilaf dalam kalangan ulama tentang kufur ataupun tidak golongan sesiapa yang berpegang dengan pandangan tersebut. Jadi apabila kita lihat kepada khilaf pandangan itu, kita lihat bahawa pandangan Ahlus Sunnah adalah pandangan yang mu'tadil, pandangan yang pertengahan, pandangan yang wasatiyah, yang pertengahan, yang meraihkan tanzih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraihkan taklif dan juga meraihkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawa ketiga-tiga golongan ini tujuannya adalah untuk mentanzihkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Tetapi golongan Qadariyah silap apabila mereka terlalu ekstrim meletakkan kudrat itu semata-mata kepada manusia. Dan golongan Jabariyah juga ekstrim dalam melepaskan ikhtiar itu daripada manusia seluruhnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharmonikan pandangan tersebut ataupun memberi jawapan yang betul bagi af'alul ibad ini dengan apa yang kita sebutkan tadi. Maka itu adalah pandangan dalam kelompok Islam, pecahan-pecahan dari firaq al-Islamiyah daripada Qadariyah dan juga Jabariyah. Dan ada kelompok-kelompok yang di luar daripada kelompok Islam. Sepertinya golongan-golongan yang mengatakan dengan tabiat, yang memberi taksir ini, yang memberi kesan ini adalah alam tabi'i, dan juga yang memberi taksir ini adalah al-illah. Nanti kita akan bahaskan apakah yang dimaksudkan dengan tabi'i dan juga apakah yang dimaksudkan dengan al-illah. Jadi cuma satu lagi adalah pandangan berkaitan dengan pandangan Mu'tazilah dalam perkara af'alul ibad ini, iaitu dalam Kharidah Bahiyah tadi disebutkan wa man yaqul bil quwwati muda'ati fazaka bid'iyyun fala taltafiti. Ada pandangan daripada Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Allah Taala letakkan kudrat itu kepada sesuatu, dan dengan kudrat yang Allah Taala berikan kepada sesuatu itu, maka dia sesuatu tersebut menjalankan fungsinya. Contohnya apa? Contohnya Allah Taala memberikan kuasa ataupun memberikan keupayaan untuk membakar kepada api. Maka apabila Allah Taala lepaskan kekuatan ataupun keupayaan itu kepada api, maka dia membakar dengan sendirinya. Berbeza dengan tadi, dia menafikan terus tentang golongan Jabariyah itu menafikan terus tentang taksir tadi. Cuma yang ini adalah
pandangan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama memberikan kekuatan keupayaan itu kepada sesuatu benda dan kemudian dia dengan sendirinya melaksanakan fungsi keupayaan tersebut. Contohnya api membakar, diberi keupayaan membakar, air diberi keupayaan untuk menghilangkan dahaga, dan makanan diberikan keupayaan untuk menghilangkan kelaparan, untuk mengenyangkan dan juga sebagainya. Begitulah juga perkara yang lain. Jadi kata Imam Dardi rahimahullah, wa man yakul bi quwwati muda'ati fa zaka bid'iyun. Pandangan ini adalah pandangan yang bid'ah, pandangan yang salah. Fala taltafiti, dan jangan kamu berpaling ataupun melihat kepada pandangan ini. Walau bagaimanapun kata para ulama, pandangan ini bukanlah jatuh sebagai kufur, tetapi hanya salah dari sudut tafsirannya, dan juga ia ialah satu pandangan yang bid'ah yang juga direka-reka oleh kelompok tersebut dan tidak menepati hakikat sebenarnya oleh seperti mana yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kenapa pandangan ini tidak jatuh kepada kufur? Kerana masih lagi dia menisbahkan perbuatan itu kepada Allah. Masih lagi perbuatan itu, taksir tadi itu kembali kepada Allah. Cuma dikatakan kuwah mudah, keupayaan itu diletakkan. Jadi asalnya adalah masih kembali kepada Allah. Maka hal itu tidak menjatuhkan mereka ni ke dalam kafir, ke dalam kita sebut sebagai golongan-golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nak masuk kepada perbahasan kita pada hari ini, iaitu wa man yaqul bil tab'i aw bil illah fa zaka kufrun inda ahli millah. Golongan-golongan yang mengatakan bahawa sesuatu perkara yang terjadi dalam dunia ini adalah disebabkan oleh alam tabi'i, semula jadi, ataupun disebabkan oleh illah, maka hukumnya adalah kafir. Hukumnya adalah kafir. Jadi sebelum kita nak bahaskan tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Juzay, kita kena tahu bahawa terdapat dua perkara yang pegangan yang menjadikan kita kufur apabila kita berpegang dengan pandangan tersebut. Yang pertama adalah kita katakan bahawa alam ini terjadi secara semula jadi. Iaitu terdapat teori-teori sains yang mengatakan bahawa alam ini terjadi daripada singularity, daripada satu singularity dan berlaku Big Bang, menjadilah alam ini. Tanpa menisbahkan perbuatan itu ataupun tanpa meletakkan bahawa sesuatu itu dicipta oleh Tuhan, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang percaya kepada perkara tersebut, maka hukumnya adalah kafir. Kerana kita sebagai umat Islam percaya bahawa pencipta bagi alam ini dan setiap perkara yang wujud dalam alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nak sebut beza, apakah beza di antara at-tab', alam tabi'i, taksir dengan alam tabi'i, dan juga dengan al-illah. Taksir dengan alam tabi'i adalah mesti ada dua aspek untuk menjadikan dia itu adalah taksir daripada alam tabi'i. Yang pertamanya adalah mesti ada wujudus syarti, wujud syarat-syarat yang mana berlakunya sesuatu perkara tersebut. Kemudian aspek yang kedua adalah imtina'u al-mani' ataupun intifa'u al-mani'. Tiadanya halangan-halangan yang menyebabkan perkara itu boleh terjadi. Contohnya adalah api itu membakar. Api itu sifatnya adalah membakar. Secara tabi'i kita kata api itu adalah membakar. Nak bezakan dengan illah adalah api membakar itu mesti cukup dua aspek tadi. Yang pertama adalah wujudus syarat. Mesti wujud syarat, iaitu mumasah. Mesti api itu terkena bahan bakar terlebih dahulu, barulah dia membakar. Tak boleh api sekadar ada sahaja api tapi tak ada bahan yang membakar. Kita tak pernah lihat api yang ada apinya tapi tak ada bahan yang membakar. Mesti ada bahan yang dibakar dan juga ada tempat pembakarannya tersebut.
Pertama, wujudus syab, mesti ada tempat ataupun bahan membakar. Yang kedua, mesti intifa'ul mani', iaitu apabila adanya air ataupun adanya basah, adanya lembab, maka api tak boleh membakar. Contohnya kayu api, apabila kita cucuh api untuk bakar, maka dia tidak boleh membakar. Sebab apa? Ada mani', iaitu wujudnya al-balal, wujudnya lembapan ataupun wujudnya air yang menghalang dia untuk membakar. Maka yang disebutkan taksir dengan tabiat itu adalah wujudus syarat, wujudus syarti, intifa'ul mani'. Maka berlaku perkara tersebut. Apabila ada syarat, tidak ada mani', maka perkara itu berlaku. Maka itu adalah taksir dengan, disebut sebagai taksir dengan tabi'ah. Adapun al-illah adalah yalzam min wujudil illati wujudil ma'lul, iaitu melazimi daripada wujudnya illah tersebut kepada wujudnya ma'lul. Dan beza dengan tadi adalah yang tadi mesti ada dua-dua. Mesti ada dua-dua. Tapi yang ni apabila ada illah terus ada ma'lul. Contohnya apa? Contohnya adalah pergerakan cincin apabila kita pakai di tangan. Jadi cincin tersebut adalah ma'lul. Apabila kita gerakkan tangan, itu adalah illah. Jadi ma'lul ini ada apabila kita gerakkan tangan. Maka dia tidak terikat dengan wujudus syar' dengan intifa'ul mani' tadi. Maka itu adalah at-taksir bil illah. Maksudnya secara automatik apabila sesuatu illah itu berlaku, automatik ma'lul itu juga akan berlaku. Maka itu adalah perbezaan di antara at-taksir bil tab'i dengan at-taksir bil illah. Jadi itu adalah yang disebutkan sebagai taksir bil tab'i dan juga bil illah. Jadi golongan-golongan yang berdakwa bahawa alam ini terjadi secara semula jadi, maka hukumnya adalah kafir. Dan dalil kebatilan mereka itu kita akan baca daripada kitab bahawa para musannif rahimahullah menyebut permasalahan ataupun perbahasan pada menolak dakwaan mereka yang mendakwa alam tabi'i memberi kesan. Jadi apa yang nak dijadikan tumpuan kat sini adalah alam tabi'i. Kita sebut sebagai semula jadi. Alam tabi'i ataupun at-tabi'i disebut sebagai semula jadi. Memberi kesan ini adalah disebut sebagai at-ta'thir, yang memberi kesan. Seperti mana kita sebut pada awal tadi, at-ta'thir adalah al-ikhtira' wal ijad lil asya' min al-adam. Menciptakan ataupun menjadikan sesuatu daripada tiada. Jadi apa dalil untuk kita tolak golongan-golongan yang katakan bahawa tidak ada Tuhan? Golongan-golongan yang kata tidak ada Tuhan, alam ini terjadi secara sendiri. Terjadi daripada pelbagai teori yang dia ambil daripada barat, seperti Big Bang dan juga sebagainya. Dan dengan itu mereka ini menafikan tentang kewujudan Tuhan. Maka kata musannif rahimahullah, bagi menolak dakwaan ini, dalil yang menunjukkan kebatilan dakwaan mereka adalah daripada dua sudut. Jadi kita nak jawab kepada golongan yang percaya bahawa alam ini tidak diciptakan oleh Tuhan tetapi terjadi secara sendiri dengan dua sudut. Yang pertama, bahawasanya alam tabi'i tidak bersifat dengan hayah. Alam tabi'i ini tidak mempunyai sifat hayah, tidak mempunyai sifat hidup. Bumi tidak mempunyai sifat hidup. Planet-planet, matahari, mereka ini tidak mempunyai sifat hayah. Mahupun sifat qudrah. Mereka ni tidak ada sifat qudrah. Sifat qudrah untuk melakukan sesuatu. Dan alam tabi'i ini juga tidak ada sifat iradat. Jadi alam tabi'i ini tidak boleh pilih untuk dia, contohnya apa? Matahari untuk dia tidak bersinar pada waktu tu, sebagai contoh, ataupun ada iradat tidak mahu tumbuh dan juga sebagainya. Jadi alam tabi'i ini tidak mempunyai sifat hayah, tidak mempunyai sifat qudrah dan juga tidak mempunyai sifat iradat. Tidak ada
ikhtiar dalam perbuatan, dalam perbuatannya. Maka tidak harus untuk menisbahkan kepada mereka perbuatan sang pelaku. Maka dengan tersebut, kita tak boleh katakan bahawa, contoh kita kata hari ni panas. Hari ni kita tengok dekat luar terik panas. Kita katakan matahari panas, matahari memanaskan hari ni. Matahari itu sebagai fa'il. Matahari itu memberikan kepanasan. Matahari itu nak berikan kepada manusia ni rasa panas. Maka itu adalah kita tidak nisbahkan perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan-perbuatan berkaitan dengan hayah, kudrah, dengan ibadat itu kepada matahari, tetapi kita nisbahkan kepada perkara yang lain. Jadi perkara-perkara alam tabi'i yang disebutkan tadi, tidak ada sifat-sifat tadi, tidak ada pada alam tabi'i, maka dia tidak boleh dinisbahkan perbuatan tersebut kepada dirinya. Kita tak boleh kata bahawa bulan itu malam ni nak bersinar sedikit saja, nak beri cahaya sedikit saja. Tak, kerana itu bukanlah ibadat bulan tu, tetapi itu adalah apa yang berlaku dengan tanpa kudrah, dengan tanpa ibadat dan juga tanpa apa-apa campur tangan daripada bulan tersebut. Jadi kita tak boleh katakan bahawa alam ini sebagai pelaku. Tidak boleh kata alam ini terjadi dengan sendirinya, kerana tidak sah ataupun tidak masuk akal untuk kita katakan alam ini terjadi sendiri, kerana tidak mempunyai sifat-sifat seperti sifat hayah, qudrat dan juga ibadat. Itu yang pertama. Jawapan kepada golongan yang mendakwa alam tabi'i ini memberi kesan. Yang kedua untuk kita jawab, sudut yang kedua untuk kita jawab kepada permasalahan itu adalah bahawa perbezaan banyak perkara menunjukkan bahawa alam tabi'i ini tidak memberi kesan. Kita tengok kepada hasil daripada sesuatu perkara tersebut akan menatijahkan natijah yang berbeza. Iaitu apabila kita menanam satu pokok ataupun satu pokok buah-buahan, maka dia menatijahkan natijah yang berbeza. Ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang elok dan juga ada yang tak elok. Dan juga setiap sesuatu perkara itu berbeza di antara satu sama lain. Contoh kita kata jenis-jenis buah-buahan apabila keluar daripada pohon-pohonnya, maka keluar daripada jenis-jenis yang pelbagai. Maka perbezaan banyaknya jenis tersebut menunjukkan bahawa alam tabi'i tidak memberi kesan. Kenapa? Kerana kalau alam tabi'i itu memberi kesan, maka sudah tentu akan ada satu jenis sahaja. Kita tengok dekat dunia ini berapa banyak pohon-pohon jenis-jenis buah-buahan. Bahkan dalam satu jenis buahan itu ada banyak juga grade-nya dan juga banyak juga jenis-jenisnya yang tersendiri. Ini menunjukkan bahawa ia tidak terhasil daripada alam tabi'i, proses alam tabi'i. Kerana kalau kita ikut kepada proses alam tabi'i itu, natijahnya satu. Sebab apa? Sebab sistem alam tabi'i ini adalah satu sistem yang parallel. Satu sistem yang kita kata apabila lalu kepada sistem sedemikian, maka menatijahkan satu natijah yang sama. Tapi natijah itu tidak sama bagi setiap walaupun ditanam di tanah yang sama, diairi dengan air yang sama, tetapi di pokok yang sama, tetapi hasilnya adalah hasil yang berbeza. Kalaulah alam tabi'i memberi kesan, apabila disiram dengan air yang sama, ditanam dalam tanah yang sama, maka semua akan rasa sama sahaja. Sebab air yang kita guna itu sama, tanah yang kita gunakan itu pun sama. Maka itu akan menatijahkan bahawa hasilnya adalah sama. Tetapi hakikatnya adalah hasil yang dikeluarkan oleh pohon-pohon, buah-buah dan juga sebagainya adalah berbeza-beza, dan ini menunjukkan bahawa bukan alam tabi'i yang melakukannya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkehendaki sesuatu perkara itu dalam keadaan berjenis-jenis.
dalam keadaan pelbagai jenis. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir. Mana Allah Taala menyebut, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Surah Fatir ayat yang ke-27. Maksudnya adalah, tidakkah engkau melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan daripada langit, lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang berlainan jenis. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun, dan juga gunung ganang yang mempunyai lorong-lorong yang berwarna putih dan juga berwarna merah. Mukhtalifun alwanuha, yang berbeza-beza warnanya. Wa gharabibu su, dan juga yang hitam, yang berwarna hitam legam. Ini adalah surah Fatir ayat yang ke-27. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'd fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Surah Ar-Ra'd ayat yang keempat. Dan di bumi ada beberapa potong tanah, qita'un, yang berdekatan di antara satu sama lain, dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar yang berumpun dan tidak berumpun, sinwanun wa ghayru sinwani, semuanya disiram dengan air yang sama. Yusqa bima'in wahid, dan kami lebihkan buah setengahnya daripada setengah yang lain. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun, dan sesungguhnya yang demikian itu ada mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir dan serta memahami. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa daripada bima'in wahid, dengan air yang satu, dengan tanah yang satu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan buah-buahan yang pelbagai, dengan pelbagai rasa, dengan pelbagai jenis, warna dan juga sebagainya. Dan kata Imam Ibn Juzay dalam tafsirnya, iaitu At-Tasheel li Ulumit Tanzil, buah-buahan beraneka macam jenisnya. Bermaksud kuning, merah dan warna-warna yang lain. Maksud yang pertama lebih sahih adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat selepas daripada warna-warna tersebut, iaitu buah-buahan secara berjenis-jenis. Dan pada kedua pendapat membuktikan bahawasanya Allah Taala lah yang membuat, memilih, menciptakan apa sahaja daripada ciptaan. Jadi daripada pelbagai jenis buah-buahan dan juga warna buah-buahan tersebut menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lah yang membuat, menjadikan, memilih dan juga membentuk sesuatu ciptaannya. Dan kata Ibn Juzay dalam tafsirnya, dan ayat ini merupakan penolakan kepada orang yang mempercayai alam ini terjadi dengan sendirinya. Ini adalah satu ayat yang menolak bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya, ataupun kita sebut sebagai alam tabi'i memberi kesan kepada kewujudannya. Kerana ciptaan semula jadi tidak akan terjadi melainkan satu jenis. Kerana kalau kita pergi menerusi proses semula jadi, maka hasilnya akan sama sahaja, satu jenis. Kata Imam Ibn Juzay lagi, ini adalah hujah dan bukti bahawasanya Allah berkuasa dan berkehendak. Dengan pelbagaian buah-buahan tersebut ataupun makhluk-makhluk tersebut menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa dan berkehendak.
kerana perbezaan rasa, bentuk, warna, kerana wujud perbezaan rasa, bentuk dan juga warnanya, sedangkan air yang menumbuhkannya adalah sama, maka itu adalah bukti kepada kekuasaan Allah dan juga kehendaknya. Ayat ini adalah penolakan kepada golongan naturalist, kepada golongan yang mengatakan bahawa alam ini diciptakan oleh secara semula jadi. Bagi itu adalah dalil berkaitan dengan untuk kita menolak bahawa alam tabi'i ini memberi kesan kepada penciptaan alam. Maka dengan itu kita sudah habis kepada fasal yang kedua, iaitu makna la ilaha illallah. Kita masuk kepada fasal yang ketiga, iaitu pada menyabitkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita baca kepada kitab Imam Ibn Juzai ini, Imam Ibn Juzai telah menyusun kitabnya itu dengan satu turutan ataupun tertib yang sangat teratur. Yang pertama, Imam Ibn Juzai itu membicarakan tentang dalil kewujudan Allah, dalil untuk kita menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Apabila kita dapat dalil untuk kita berhujah dengan orang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta bagi alam ini, maka kita masuk kepada kedua, iaitu maksud makna la ilaha illallah, iaitu kita mengesakan Allah dan juga kita mengesakan Allah dan menafikan tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perbahasan makna la ilaha illallah itu, Imam Ibn Juzai datangkan beberapa kumpulan yang menyeleweng daripada makna kalimah la ilaha illallah itu, termasuk yang kita bacakan sebelum ini, iaitu menolak kepada dakwaan alam tabi'i memberi kesan, juga membicarakan tentang Nasrani dan juga membicarakan tentang penyembah berhala dan juga membicarakan tentang golongan-golongan Majusi. Itu di dalam fasal yang kedua. Fasal yang ketiga adalah menyabitkan tentang sifat-sifat Allah. Selepas selesai kita menyabitkan kewujudan Allah, selesai kepada makna la ilaha illallah dan menolak, mengkritik dakwaan-dakwaan kelompok yang menyeleweng daripada makna kalimah la ilaha illallah. Fasal yang ketiga kita masuk kepada menyabitkan sifat-sifat Allah. Cuma saya minta maaf sebab tak sempat untuk print screen ataupun tak sempat untuk jadikan sebagai PDF untuk fasal yang ketiga. Tapi tak apa, saya akan bacakan fasal yang ketiga. Kita akan bacakan dalam bahasa Arab dulu, kemudian saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baik. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-faslu tsalits, fasal yang ketiga. Fi isbati sifatillah ta'ala, pada menyabitkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan juga tidak mati. Jadi sifat yang pertama musannif sebut kat sini adalah hayyun la yamut. Wa annahu al-awwal, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang awal, awal. Iaitu awal sebelum sesuatu. Wal akhir al-baqi ba'da fana'i kulli syai'. Dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala ini al-akhir, yang akhir, yang kekal selama-lamanya, selepas mana setiap perkara itu fana, binasa. Jadi kat sini yang pertama hayyun, yang kedua al-awwal, yang ketiga al-akhir, al-baqi, yang keempat adalah wa annahu alimun bikulli syai', bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu, ya'lamu sirra wa akhfa, iaitu yang mengetahui perkara yang sulit, perkara yang rahsia, yang tersembunyi,
dan sesuatu perkara yang tidak yang tersembunyi dan juga rahsia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersembunyi baginya sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Surah Ali Imran ayat yang kelima. Fala yajri fi malakuti syai'un illa biqada'ihi wa qadarihi wa masyiatihi. Dan tidak berlaku di dunia ini kecuali dengan qada dan qadarnya dan juga dengan kehendaknya. Fama syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dia kehendaki maka perkara tersebut akan terjadi. Dan apa yang tidak dia kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa annahu ta'ala qadirun ala kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala ini maha berkuasa atas melakukan segala sesuatu. Wa annahu ta'ala sami'un basir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Yasma'u kulla syai'in wa yara kulla syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan mendengar segala sesuatu dan juga melihat kepada segala sesuatu. Jadi ini adalah beberapa sifat yang dinukilkan ataupun disenaraikan oleh Imam Ibn Juzay. Dan kata Imam Ibn Juzay, wa yadullu ala isbati hazihi sifat salasati awjuh. Sama macam kaedah Imam Ibn Juzay dalam bab-bab sebelumnya, dia akan mendatangkan wajah-wajah untuk kita beristidlal ataupun kita nak menjadikan dia sebagai dalil kepada penyataan yang kita sebutkan di atas. Jadi kata Imam Ibn Juzay, Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan beberapa sifat. Yang pertama Al-Hayy. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hidup. Yang kedua adalah Al-Awwal, iaitu Allah Taala ialah yang awal sebelum sebelum sesuatu perkara. Wal-Akhir Al-Baqi, yang kekal, yang akhir dan juga kekal selama-lamanya. Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Murid, yang maha berkehendak. Al-Qadir, yang maha berkuasa. Al-Mutakallim, yang maha berkata-kata. As-Sami', yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Jadi dalil untuk menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi ada 3 sudut yang boleh kita istidlalkan. Wa yadullu ala isbati hadhihi as-sifati thalathati awjuhin. Al-wajhul awwal anna hadhihi sifati sifatin kamalin wa jalal. Wa addadiha sifatu naqsin kal ajzi wal jahli. Yang pertama, kita nak isbatkan sifat-sifat tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sifat tersebut adalah sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan. Dan lawan bagi sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat kelemahan ataupun sifat kekurangan. Wallahu ta'ala la yattasifu bin naqais. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bersifat dengan sifat satu pun sifat-sifat yang bersifat kekurangan ataupun kelemahan. Fawajaba wasfuhu bi addadiha. Maka wajiblah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat lawan kepada sifat yang lemah tadi. Wanzur ila qawlihi ta'ala, lihatlah, perhatikanlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl bahawa mereka ini mengada-adakan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Dan mereka menyifatkan dengan lidah-lidah mereka dengan perkataan-perkataan yang dusta, sedangkan bagi mereka itu perkataan-perkataan yang baik. Maka tidak hairanlah bahawa mereka ini ditimpakan dengan azab api neraka kerana mereka ini golongan-golongan yang melampaui batas.
Dan kata musannif rahimahullah, seorang hamba membenci sifat kekurangan pada dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripadanya dan bersifat dengan setinggi-tinggi sifat. Dan daripada ayat yang kita bacakan tadi, sebagai dalil bahawa manusia sendiri pun apabila disebut sebagai jahil, apabila disebut sebagai lemah, apabila disebut sebagai tidak mampu dan juga sebagainya, mereka sendiri pun merasa benci terhadap sifat-sifat tersebut. Maka kalau manusia sebagai makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi jika sifat-sifat itu disandarkan kepada Allah, maka itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Itu yang sudut yang pertama untuk kita isbatkan tentang sifat-sifat kemuliaan ataupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudut yang kedua adalah bagi menyabitkan tentang sifat-sifat itu kepada Allah, bahawa sifat ini disebutkan oleh syarak, iaitu Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka wajib beriman dengan kedua-duanya, iaitu wajib beriman dengan Al-Quran dan juga wajib beriman dengan As-Sunnah. Iaitu bagi sifat hayah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup dan tidak mati. Maka Allah Taala sebut sendiri sifatnya di dalam Al-Quran sebagai Al-Hayy la yamut. Manakala bagi sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi ini adalah dalil bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan alim, maha mengetahui. Kemudian bagi sifat ibadat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Hud ayat 107, inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Tuhan kamu maha kuasa dalam melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat ibadah. Dan bagi sifat qudrah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 284, wallahu ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka Allah Taala sifatkannya dengan sifat qadir. Manakala sifat kalam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, surah An-Nisa ayat 164, dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salam dengan kata-kata secara langsung yang tidak ada perantaraan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-75 berkaitan dengan sifat sama' dengan basar, iaitu innallaha sami'un basir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran. Maka kata musannif rahimahullah, Allah sendiri telah menyebutkan sifat-sifat ini pada banyak tempat di dalam Al-Quran, maka wajiblah kita beriman kepada sifat-sifat tersebut. Maka sifat ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maka kita perlu beriman. Sudut yang ketiga adalah pembuktian ke atas sekalian sifat-sifat dan juga dalil. Maka sudut yang ketiga ini kita nak masuk secara detail, bagaimana kita nak beristidlal kepada satu-satu sifat tersebut yang kita ambil daripada beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama disebutkan oleh pembuktian ke atas sekalian sifat ini dibuktikan dengan ciptaan-ciptaan Allah tersusun dengan kemas, muhkam dan teliti, mutqan, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, allazina ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal daripada tanah. Surah As-Sajdah ayat yang ke-7. Cuma untuk perbahasan yang sudut yang ketiga ini, kita akan ambil sedikit masa untuk membahaskannya. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Moga-moga dengan kuliah ini kita mendapat manfaat dan juga ilmu yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.